untuk mengulas kesediaan Malaysia dalam menyambut Kalau kita mengikuti berita teknologi dan bisnes, kita mesti pernah dengar tentang Industri 4.0. Katanya Industri 4.0 ni diintegrasi dengan internet dan komputer lah, otomasi lah, pekerja mahir lah. Tapi apa sebenarnya Industri 4.0 ni? Senang cerita, Industri 4.0 adalah revolusi industri yang keempat di dunia. Tapi anda tahu ke apa sejarah revolusi industri? Revolusi industri yang pertama adalah revolusi sektor pembuatan pada pertengahan abad ke-18. Selepas penemuan teknologi wap di Eropah, penggunaan mesin di kilang-kilang telah membantu dan mengurangkan tenaga buruh dan menjadikan sektor pengeluaran lebih efisien. Ia mengubah cara hidup masyarakat daripada berorientasikan pertanian kepada berorientasikan industri. Industri 2.0 pula datang pada tahun 1900 dengan wujudnya kemudahan elektrik yang membolehkan proses pengeluaran besar-besaran. Kalau dulu, sebuah kilang yang hanya boleh mengeluarkan ratusan produk setahun, kini ribuan produk boleh dikeluarkan dalam tempoh yang sama. Jadi, ini membantu mengurangkan harga barangan untuk pengguna. Selepas itu, Industri 3.0 datang pada tahun 2000 dengan teknologi otomasi dan digital. Mesin dan robot boleh bekerja dengan sendiri melalui proses digitasi. Mulai tahun 2011, dunia memasuki gelombang revolusi industri keempat. Ianya bermula di negara-negara maju. Inilah revolusi industri 4.0. Teknologi, komputer dan otomasi bekerja dalam sebuah cara yang baru. Hai, hari ini kami akan mencari beberapa orang responden untuk mengetahui tentang revolusi perindustrian 4.0. Hai, nama saya Rashli. Saya Subashini Bayanaikan. Nama saya Karabana Minta Bula. Nama saya Kudai. Saya tak pasti dengan definisinya. Ya, saya tahu. Ya, saya tahu. Ya, sudah. Ya, saya tahu pasal revolusi 4.0. Revolusi 4.0 ialah penggunaan mekanikal ataupun mesin yang sangat kepada tahap maksimal di sebuah industri. Revolusi 4.0 ni dia terlibat dalam perindustrian tradisional yang menggunakan teknologi moden. Revolusi ialah automasi berterusan dalam sektor perbuatan dan perindustrian tradisional menggunakan teknologi pintar yang moden. Saya mendengar revolusi ini dari sekolah, dari TV dan juga rakan-rakan. Perpustakaan daripada sumber perpustakaan. Okey. Saya di sekolah itu saya pernah baca je dah bagi majalah. Jalan raya, di TV, di media sosial. Okey, so mewakili perubahan asas dalam cara hidup kita, bekerja dan berhubung antara satu sama lain. Dapat memajukan negara dan membuatkan Malaysia ini lebih daripada sama level dengan negara-negara yang maju di seantero dunia. Revolusi perindustrian 4.0 amat penting kerana ia menggunakan ekonomi negara dan juga pengetahuan tentang dalam kalangan masyarakat. Industri 4.0 sangat penting sebab dia memudahkan untuk laksana dan dia juga memberi banyak manfaat untuk menghasilkan produk. Kerajaan boleh memberi dana kepada rakyat-rakyat yang memerlukan penggunaan revolusi perindustrian untuk serta-serta macam support untuk meningkatkan pembuatan dalam bidang manufacture ataupun pertanian. Kerajaan boleh plan ekonomi yang baik dan juga mengukuhkan keselamatan cyber untuk mengimplementasikan revolusi perindustrian 4.0. Kerajaan juga meningkatkan kualiti mesin di kilang juga dan memberi memberi berita tentang revolusi 4.0 dan kegunaannya di sosial media. Ia
merupakan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Forum Ekonomi Dunia iaitu WEF. Negara akan lebih berkembang dan ekonomi akan lebih meningkat. Since kita ada perubahan pada pembuatan dengan menggunakan teknologi dan juga robot untuk membuat suatu barang dan pertanian. Negara kita akan bermaju. Negara akan maju dari segi ekonomi dan juga teknologi. Sebagai contoh, company Tesla, mereka pun dapat maju dari segi ekonomi dan juga teknologi yang luar biasa. Bagi saya dia akan ada macam seperti pros and cons dia. Yang baiknya dia dapat memudahkan pekerjaan sebab penggunaan teknologi. Yang cons dia akan mengurangkan tenaga kerja. Ini akan memberi kesan kepada rakyat kurang peluang pekerjaan. Okay, kita boleh melabur dalam pendidikan dan latihan. Sebagai persiapan, masyarakat juga mendidik anak-anaknya pasal revolusi dan revolusi perindustrian pada zaman sekolah. So mereka bersedia untuk apa yang akan datang. Saya rasa saya kena melibatkan diri dalam sektor perindustrian dan juga belajar lebih mendalam mengenai IT dan teknologi ini supaya saya tidak akan kena terlibat. Risiko. Setiap perkara mempunyai risiko. Jadi risiko yang akan dihadapi untuk IR 4.0 ini adalah kadar pengangguran akan lebih banyak berbanding yang sebelum-sebelum ini kerana tiada buruh yang digunakan lagi, tenaga manusia yang digunakan lagi jika 100% di IR40 dilancarkan. Pada pendapat saya, risiko yang boleh dihadapi adalah kemungkinan berlaku peningkatkan kekurangan pekerja pada manusia. Dapat diganti dengan peralatan berpendapatan komputer dan berkomunikasi digital lain akan terfikir dalam sistem ekonomi baru. Okey, saya bersetuju bahawa ia akan membawakan kedua-dua kebaikan dan juga keburukan kerana teknologi perlu dihadkan kalau ia tidak boleh menimbulkan masalah yang tidak dielakkan. Actually ada industri boleh menggunakan IR40 sendiri, IR4.0 sendiri dan ada industri yang masih menggunakan tenaga buruh kerja. Jadi setuju atau tidak, saya neutral pada perkara ini. Perindustrian 4.0 ini adalah sangat bagus kerana ia dapat meningkatkan lagi pengetahuan generasi Alpha, iaitu generasi selepas generasi Z. Banyak kebaikan kepada masyarakat dan juga negara kita. Kerana dia dapat mengubah cara hidup kita dan juga dapat menghubungkan kita antara satu sama lain di teknologi seperti internet. Boleh? Tak ada masalah.